Buletin 1.30 anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Antara paparan tengah hari ini, kes terhidrokimia lebih 10 pelajar SMK Taman Saintek pula alami sesak nafas dan pingsan. Juga hukuman mati mandatori akan dimansuh diganti hukuman mati budi bicara mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 10 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Saintek pula dikejarkan ke Dewan Komuniti Pasir Putih hari ini setelah mengalami simptom sesak nafas dan pingsan pagi tadi. Kejadian berkenaan turut berpunca daripada pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang meskipun 13 buah sekolah sudah diarah tutup. Lebih mengejutkan apabila SMK Taman Saintek bukan antara 13 buah sekolah yang diarah tutup untuk sementara berkuat kuasa hari ini. Melalui pemerhatian, ambulans dan EMRS mula bertali arus membawa pelajar ini sejak kira-kira jam 10.30 pagi tadi. Dan terbaru siang tadi, 4 buah sekolah lagi di sekitar Pasir Gudang, Johor diarah tutup. Ini menjadikan keseluruhan 17 buah sekolah diarah tutup untuk sementara susulan pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim, Johor. Sekolah terbaru yang diarah tutup itu ialah SK Taman Rinting 1 dan 2, Nusa Damai dan SMK Taman Saintek. Menurut wartawan kami di lokasi, Muhammad Zahir Senapiah, kedudukan sekolah-sekolah itu agak jauh dari lokasi pembuangan sisa toksik di Taman Pasir Putih. Dan ini pula angka mangsa terkini yang menerima rawatan terus meningkat hingga mencecah lebih 600 orang setakat jam 1 tengah hari tadi. Perkembangan itu disahkan Exco Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Negeri Johor, Dr. Syahrudin Jamal. Menurut Dr. Syahrudin, 166 dimasukkan ke hospital dengan 6 daripada mereka kini diletakkan di unit rawatan rapi ICU. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang tiba di negara ini semalam untuk memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Malaysia diberi sambutan negara di dataran Parlimen pagi tadi. Ketibaan Moon bersama isteri Kim Jung Suk pada jam 10.06 pagi disambut Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama barisan anggota Kabinet Kerajaan. Upacara sambutan bermula dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan oleh Pencaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dari Pangkalan TLDM Lumut diikuti 21 das tembakan meriam. Moon kemudian memeriksa kawalan kehormat terdiri daripada 6 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Meja Muhammad Izham Ahmad Rashidi. Beliau dan anggota rombongannya kemudian diperkenalkan kepada anggota jemaah menteri dan perwakilan diplomatik asing yang menghadiri upacara itu. Moon juga dijadualkan menghadiri mesyuarat di Pejabat Jabatan Perdana Menteri petang ini. Pada sebelah malam, pemimpin Korea Selatan itu akan menghadiri jamuan negara dihoskan Yang di-Pertuan Agong. Beliau adalah ketua negara pertama menghadiri majlis yang dihoskan Yang di-Pertuan Agong sejak baginda menaiki takhta pada 31 Januari lalu. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, lawatan itu dijangka meningkatkan lagi hubungan Kuala Lumpur-Seoul di samping meletakkan asas baru kedua-dua negara.
Keperkembangan Dewan Rakyat. Antara perkara yang dibangkitkan adalah mengenai cadangan kerajaan menggantikan hukuman mati mandatori dan mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar belum dimuktamadkan. Dan untuk laporan penuhnya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Baik, terima kasih Asrul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terus ke laporannya. Hukuman mati mandatori bagi 11 kesalahan jenayah akan dimansuh dan digantikan dengan hukuman mati berdasarkan budi bicara mahkamah. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin memberitahu Dewan Rakyat bahawa cadangan kerajaan itu selaras dengan manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Kita telah buat keputusan kerajaan hanya menghapuskan hukuman mandatory saja. Maknanya kita akan buat pindaan. Itu adalah seperti mana janji manifesto Pakatan Harapan dalam janji yang ke-17. Janji yang ke-27. Jadi dalam konteks ini, untuk makluman yang berhormat, hukuman mati mandatory diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan Penal Code dan juga Akta Senjata Api dalam kurungan penalti lebih berat 1971. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Cik Abdullah Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat ketika sesi soal jawab. Sementara itu, menjawab soalan tambahan mengenai penubuhan jawatan kuasa terpilih Parlimen bagi membincangkan pemansuhan hukuman mati mandatori, Muhammad Hanifah Maidin berkata, setakat ini tiada jawatan kuasa sedemikian. Kerajaan menyuarakan kebimbangan mengenai isu diskriminasi minyak sawit oleh Kesatuan Eropah. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengemukakan aduan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan menggesa kajian semula hubungan negara anggota Asia Tenggara ASEAN dengan Kesatuan Eropah EU. Timbalan Menterinya Ong Kian Ming berkata selaku negara WTO, Malaysia mempunyai pilihan untuk membawa isu diskriminasi ini ke peringkat Badan Penyelesaian Pertikaian Pertubuhan Dunia itu. Malaysia juga telah membangkitkan isu diskriminasi minyak sawit ini sebagai Specific Trade Concern ataupun STC di Majlis Jawatan Kuasa TBT dalam usaha untuk memberi tekanan kepada Kesatuan Eropah agar mempertimbangkan semula cadangan pelaksanaan peraturan terbaru tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustafa Muhammad. Tambahnya, kerajaan juga mempunyai pilihan untuk membawa isu terbabit ke peringkat Badan Pertikaian. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerima 101 permohonan daripada agensi kerajaan untuk membuka taman asuhan kanak-kanak Taska di premis masing-masing. Timbalan Menterinya Hannah Yeoh berkata jumlah itu diterima sepanjang tempoh permohonan dibuka dari 24 Januari hingga 7 Februari lalu bagi memanfaatkan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit yang disediakan untuk mewujudkan tambahan 50 Taska di premis kerajaan. 10 juta diperuntukkan dalam bajet 2019 untuk geran penubuhan taska di tempat kerja sektor awam dan telah dibuka permohonannya daripada 24 Januari hingga 7 Februari kepada semua agensi kerajaan yang tidak mempunyai taska. Sebanyak 101 permohonan telah diterima dan kita juga telah mendapati terdapat 541 agensi kerajaan termasuk agensi kerajaan negeri yang tidak mempunyai taska di tempat kerja. Mengenai cadangan pembinaan taska di bangunan Parlimen, beliau berkata pihaknya masih menunggu kertas cadangan permohonan daripada pihak Parlimen. Sehingga Januari lalu, sebanyak 4,466 buah taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar belum dapat dimuktamadkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chieng Jian berkata pihaknya bersama Kementerian Kewangan masih dalam proses pertimbangan dan penelitian segala cadangan mekanisme yang telah diterima. Ini berbeza dengan jangkaan dibuat menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution sebelum ini. Kementerian Kewangan telah membuka tender untuk sesiapa mana-mana pihak yang ingin mencadangkan apakah mekanisme yang terbaik untuk melaksanakan program subsidi bersasar itu. Oleh itu kita masih dalam pertimbangan dan penelitian
apa-apa cadangan yang telah dibentangkan disampaikan kepada kedua-dua kementerian, Kementerian Kewangan dan Kementerian Kabinet HEP. Oleh itu sampai hari ini setakat ini belumlah ada satu mekanisme yang pertama telah dibuat. Beliau menjawab soalan tambahan oleh Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif yang mahukan penjelasan berkenaan keberkesanan mekanisme yang dicadangkan itu kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. November tahun lalu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution menyatakan beliau optimis pelaksanaan sistem kad khas dalam menyalurkan subsidi petrol secara bersasar akan dimuktamadkan pada penghujung Februari dan kementerian dilaporkan dapat menggunakan tempoh sebulan pada bulan ini untuk menjalankan percubaan dry run sebelum ia dilaksanakan secara sepenuhnya pada April. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Sidang Dewan sedang berehat ketika ini dan akan bersambung pada jam 2.30 petang nanti. Saya Merakim Lokman kembali bersama Asrul di Sri Petas untuk laporan seterusnya. Terima kasih Amirul dengan laporan anda. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Seorang bekas tukang masak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuching pagi tadi berhubung kes tipu pekerjaan melibatkan salah seorang daripada 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja baru-baru ini. Tertuduh Chang Yin Siong mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh 24 tahun didakwa menawarkan pekerjaan sebagai tukang masak di Kemboja kepada Chong Jun Kong, 27 tahun pada Oktober tahun lalu. Tertuduh sebelum ini ditahan pihak polis pada 5 Februari lalu dan merupakan suspek keempat ditahan berhubung kes terbabit. Kes dibicarakan di bawah Seksyen 417 Kanun Kesiksaan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM10,000 dengan 2 penjamin. Kes akan disebut semula pada 25 Mac ini. Seorang warga emas berumur 74 tahun yang mengalami penyakit Alzheimer dilaporkan hilang hampir seminggu yang lalu di Gopeng Perak. Muhammad Zaki Ahmad dipercayai meninggalkan kediaman dengan memandu kereta jenis Nissan Sentra berwarna perak miliknya dengan nombor pendaftaran EFA 4065. Dan pada pagi Khamis last week, 7 Mac, dia around 10 kot jiran kata, dia start kereta dan keluar. Okey. Dan sampai hari ini, saya baru confirm dengan anak dia, belum ada berita. Belum jumpa. And then satu lagi saya worry, dia kena makan ubat tiap hari. Now dah supply berapa hari ni tak makan. Menurut adik iparnya Muhammad Yusof Ahmad, abang iparnya itu tidak membawa telefon bimbit dan dompet bersamanya. Kawasan yang berkemungkinan Muhammad Zaki boleh dikesan iaitu sekitar Gopeng, Simpang Pulai, Batu Gajah, Ipoh dan Cameron Highlands. Ahli keluarga memohon jasa baik orang ramai supaya menghubungi bala polis berdekatan atau nombor yang tertera jika mempunyai sebarang maklumat. Beralih ke laporan urus niaga. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA berharap menarik lebih banyak pelaburan Korea Selatan terutama dalam industri teknologi maju. Ia sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk memacu negara ke arah ekonomi digital. Korea is very strong. They have one of the highest robots installed in their operation in factories and other type of businesses. And also Malaysia is moving towards industry forward, industry 4.0, and robot is one of the components that is needed in our effort to encourage industry forward and adoption of industry 4.0. Beliau berkata demikian selepas majlis memeterai memorandum persefahaman antara MAIDA dan Agensi Penggalakan Perdagangan Pelaburan Korea KOTRA. Kerjasama itu akan membolehkan MAIDA memanfaatkan kemudahan KOTRA yang kini mempunyai 10,000 pejabat serantau dan 124 pusat di 86 buah negara. Sehingga September 2018, pelaburan Korea Selatan di Malaysia dalam sektor pembuatan adalah $9.7 bilion Amerika membabitkan 557 syarikat.
Sepang Aircraft Engineering SAE sendirian berhad menyasarkan 700 perkhidmatan penyelenggaraan dan pemeriksaan berat kapal terbang menjelang akhir 2019 sebagai syarikat pembekal perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO terkemuka di Malaysia. SAE yakin akan memperoleh permintaan tinggi untuk perniagaannya di rantau Asia Pasifik. The next 20 years of services portfolio about $4.6 trillion moving forward, of which $2.2 trillion is pretty much on the aircraft focus life cycle services, which MRO is involved in. I would say that we are expecting another 10 to 15 new customers to join us in various activities that we do in Sepang Aircraft Engineering, not only in scheduled maintenance but also in component workshops. Setakat akhir 2018, SAE telah menjalankan 570 penyelenggaraan dan pemeriksaan sejak penubuhannya pada 2007 dan mempunyai 15 syarikat penerbangan sebagai pelanggan dari pelbagai negara. SAE mampu menjalankan 125 pemeriksaan setahun dan perkhidmatan itu mewakili 70% perolehan syarikat dan selebihnya untuk bahagian dan komponen serta cat. Bergerak ke hadapan, SAE dijangka menggaji 720 pekerja berkemahiran tinggi tahun ini berbanding 600 pekerja sedia ada dengan hampir 99% warga tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meluangkan masa untuk menonton tayangan eksklusif filem Rush of the East malam tadi. Turut menonton filem arahan Tan Sri Adam Kadir itu, isteri Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Filem itu ditayangkan secara eksklusif di panggung TGV KLCC. Menampilkan barisan artis tempatan, antaranya Datuk Yasmin Yusof, Datuk Rahim Razali, Adeline Sen, Eli Suryati dan Rashidi Ishak. Filem itu mengisahkan kehidupan seorang pegawai Inggeris, Sir Hugh Clifford, ketika berada di Tanah Melayu. Rush of the East juga menggambarkan kehidupan Clifford yang mesra dengan penduduk tempatan sehingga pandai berbahasa Melayu. Menurut pengarah serta penerbit Rush the East, pihak produksi merancang untuk menayangkan filem ini kepada umum dalam masa 2 bulan lagi. Sitar dan tabla antara alat muzik yang biasa digunakan untuk alunan irama tradisional dan tidak mustahil melodinya mampu diintegrasikan bersama alat muzik moden seperti biola dan gitar elektrik. Kombinasi unik itu ditampilkan kumpulan suara Asia yang terdiri daripada latar belakang budaya berbeza. Ahli kumpulan suara Asia terdiri daripada 6 orang daripada pelbagai bangsa. Pengasas dan komposer suara Asia Samuel J. Dales berkata, alunan muzik boleh menyatukan masyarakat terutamanya jika iramanya sendiri digabungkan dengan cara unik. Kita eksperimenlah, kita duduk, kita berbincang, lepas tu kita main muzik. Lepas tu kita tengok mana suit, mana tak suit. Tambahnya, setiap lagu suara Asia itu bersandarkan pengalaman hidupnya sendiri. Masa yang diambil untuk menyiapkan setiap lagu pula lebih kurang 6 bulan. Antaranya Dancing Latinas, Within Dreams dan Nothing is Forever. Music is universal. Music is a language. So instead of suara, so you listen to music to comfort you. So that is why I'm here today, to comfort myself. So, and I love this kind of music. Masih! Kita ke laporan antarabangsa. Brexit kedua dikemukakan Perdana Menteri Theresa May ditolak lagi oleh ahli Parlimen Britain. Berikutan itu, United Kingdom terus dicengkam ketidakpastian hanya 17 hari sebelum ia sepatutnya meninggalkan Kesatuan Eropah EU. Dewan Rakyat menolak perceraian daripada EU dengan undian 391-242. Walaupun selepas May mendapat jaminan dari Brussels berhubung beberapa unsur-unsur yang paling kontroversi. Keadaan terbabit memberi risiko besar terhadap ekonomi kerana Britain dijangka mengakhiri hubungan dengan rakan dagang terbesarnya selepas 46 tahun pada 29 Mac ini. May bagaimanapun bertekad untuk meneruskan usahanya ke arah perpisahan dengan EU. Menurutnya, perjanjian yang dirunding adalah yang terbaik dan sememangnya satu-satu perjanjian yang patut diterima.
Seorang lelaki Palestin terbunuh apabila ditembak oleh tentera Israel yang menceroboh ke kawasan penempatan Palestin. Insiden pembunuhan terbaru itu berlaku ketika pertempuran tercetus di Bandar Salfit, Tebing Barat. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Shaheen, 23 tahun. Jurucakap Israel kemudian mengesahkan kejadian itu sambil mendakwa kononnya mereka terpaksa menggunakan gas pemedih mata bagi menyuraikan sekumpulan pemuda Palestin yang bertindak membaling batu ke arah tentera. Tiada anggota tentera Israel tercedera dalam kejadian itu. Terdahulu, seorang pemuda Palestin yang bersenjatakan pisau didakwa cuba menyerang tentera rejim di Hebron. Dia kemudian ditembak mati oleh tentera rejim. Dalam pada itu, tindakan tentera rejim Zionis menutup akses ke Baitul Maqdis mencetuskan rusuhan antara tentera Israel dengan penduduk Palestin. Insiden menyebabkan 2 penduduk Palestin cedera, manakala sekurang-kurangnya 3 orang ditahan. Polis rejim sebelum itu bertindak mengosongkan kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa. Mereka mendakwa kononnya penduduk Palestin membaling bom petrol ke dalam kota suci itu. Tiada kerosakan atau kecederaan membabitkan anggota tentera Israel dilaporkan. Polis Australia merampas lebih 250 kg dadah jenis ganja dalam satu operasi di Queensland. Dadah itu ditemui dalam sebuah kenderaan di lebuhraya Minden. Menurut polis, hasil rampasan bernilai sekitar $1 juta Australia. Susulan itu, pemandu kenderaan berusia 27 tahun turut ditahan. Lelaki warga Vietnam itu didakwa atas kesalahan memiliki dadah berbahaya. Beralih ke laporan sukan, Johor Darul Takzim JDT bangkit untuk memaksa keputusan seri satu sama dengan Gyeongnam FC pada aksi kumpulan E saingan Liga Juara-Juara Asia di Stadium Tan Sri Hassan Yunos Laken malam tadi. Ia mata sulung buat skuad Harimau Selatan yang bersaing julung kali pada pertandingan Elite Kelab Asia menentang naib juara Liga 1 Korea Selatan musim lalu. Sebaik aksi bermula, skuad Harimau Selatan tampak garang melakukan beberapa serangan dengan gerakan daripada pemain sayap Gonzalo Cabrera dan Safawi Rashid bagi membantu penyerang Diogo Luis Santo. Percubaan awal anak didik Murah hadir pada minit ke-13. Selepas bola umpanan, Diogo menyaksikan Safawi yang tidak dikawal melakukan sepakan lencong ke penjuru kanan gol, memaksa penjaga gol Lee Bung Su merebahkan badan untuk menepis bola keluar. Bersambung babak kedua, pelawat mula meningkatkan corak permainan dan memecah kebuntuan pada minit ke-52 menerusi Kwak Tae Hui. Namun JDT akhirnya berjaya menyamakan kedudukan apabila sepakan sudut Safawi terkena tangan Sung Ju Hoon dan pengadil Muhammad Kasim memberi sepakan penalti pada minit ke-68 yang disempurnakan oleh Diogo. Beralih ke Liga Juara-Juara Eropah, Cristiano Ronaldo meledak hat-trick untuk menjulang Juventus mara ke suku akhir Liga Juara-Juara selepas menewaskan Atletico Madrid 3-0 awal pagi tadi. Manakala Manchester City melangkah bergaya dengan 2 jaringan sejak Aguero memberikan juara Inggeris itu kemenangan besar 7-0 ke atas wakil Jerman Schalke 04. Kemenangan pada aksi kedua peringkat 16 terbaik itu menyaksikan Juventus juara Itali bangkit daripada kekalahan pada pertembungan pertama dan mara menerusi keputusan agregat 3-2. Ronaldo menjaringkan 2 gol menerusi tandukan pada kedua-dua babak permainan dan menyempurnakan penalti untuk membawa Juventus ke sesi undian peringkat 8 terbaik. Atletico kendalian Diego Simeone meraih kemenangan 2-0 di Madrid dan penyingkiran mereka menyaksikan harapan kelab Spanyol itu untuk beraksi di pentas final yang dijadual di gelanggang sendiri Stadium Wanda Metropolitano pada 1 Jun depan terkubur. Ini kali ke-8 Ronaldo menjaringkan hat-trick pada kempen Liga Juara-Juara. Dengan kecemerlangan itu mengulangi pencapaiannya ketika beraksi bersama bekas kelab Real Madrid pada 2016 yang ketika itu tewas 2-0 pada aksi pertama sebelum bangkit. Sementara itu, City yang memerlukan 2 gol lewat untuk menang 3-2 pada aksi pertama di gelanggang lawan sebelum ini memanfaatkan sepenuhnya aksi di Etihad untuk mara dengan agregat 10-2. Penyerang Argentina Aguero membuka tirai jaringan menerusi penalti pada minit ke-35 dan menggandakan kelebihan 3 minit kemudian sebelum bekas pemain Schalke Leroy Sané yang cemerlang melakukan 3 umpanan meledak gol ketiga. Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden dan Gabriel Jesus turut mencetak nama sebagai penyaring gol bagi melengkapkan kemenangan terbesar City dalam kancah Liga Juara-Juara.
Selepas melakar kenangan manis muncul naib juara All England di Birmingham Ahad lalu, beregu badminton lelaki negara Aaron Chia dan Su Woo-yik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam tadi. Meskipun tidak merangkul juara, Aaron dan Woo-yik mengakui pengalaman diraih sepanjang kejohanan itu memberi platform baru buat mereka. Overall untuk All England ni memang kita happy lah dengan result kita. Tapi macam coach cakap, ini saja macam beginning untuk kita. Dengan lebih penting yang start bulan Mei, first tournament kita akan pergi New Zealand untuk startkan Olympic point itu. Aaron mengakui mereka perlu bekerja lebih keras untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2020 yang akan berlangsung di Tokyo, Jepun. Sementara itu, Woo-yik pula memaklumkan perlawanan berprestij itu banyak mengajarnya untuk bersabar dan mengawal emosi dengan lebih baik untuk menghadapi tamasya yang lebih besar dengan harapan dapat memperbagi kelemahan dari masa ke semasa dalam tempoh setahun sebelum bermulanya tamasya itu nanti. Sekian dahulu paparan Buletin 1.30 hari ini. Selepas 27 tahun, watak animasi terkenal Walt Disney, Aladdin, tampil menggamit kenangan kembali ke layar perak. Sedutan klip rasmi filem kenaan yang bakal ke pawagam 24 Mei depan mengakhiri paparan hari ini. Saya Asrul Nizam Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.